Kalau korang anak kedua, korang wajib tengok video ini. So, ini adalah 10 sifat menarik tentang anak kedua yang korang wajib untuk tahu. Jom kita tengok sama-sama. Yang ke-10, anak kedua ni memang susah lah untuk menang disebabkan dia di tengah-tengah. Dia ada abang dan dia ada kakak dan dia ada adik. Maksudnya dia antara tengah tu, dia kena mengalah ke adik dia, dia kena mengalah untuk abang dia. So memang selalunya dia akan anggap parent dia atau ibu bapa dia akan menangkan abang atau adik dia. Maksudnya dia ni memang terpaksa memberi kemenangan dan tidak mahu melawan lah kalau ada apa berlaku pergaduhan. Yang ke-9, anak nombor 2 ni sering memberontak disebabkan selalu dipersalahkan oleh ibu bapa lah. Contohnya kalau abang ni kalau dibuat salah, dia memang mengaku, dan adik-adik lain ni takut untuk marah dorang sebab dorang ni dihormati lah sebab anak sulung kan. Tetapi anak kedua ni bila membuat salah kepada adik dia atau kepada abang dia, memang selalu dimarah lah, selalu dipersalahkan, dan mereka ni akan cepat memberontak kepada ibu bapa. Contohnya dorang akan menangis, dorang akan menjerit tak tentu pasal disebabkan nak tunjukkan betapa keberadaan dorang tu dalam keluarga. Maksudnya dia tak nak selalu asyik dipersalahkan je kan. Dorang pun ada perasaan. Yang ke-8, anak nombor 2 ni kreatif dan suka akan kebebasan lah. Maksudnya anak nombor 2 ni macam-macam boleh buat, dan kalau kerja, dia suka kerja yang tidak mengongkong dia. Maksudnya kerja tu dia boleh buat dengan cara dia tersendiri tanpa ada kena ikut semua. Maksudnya kalau dia bagi idea, orang lain bantah. Dia tak nak macam tu. Dia nak kerja tu kalau boleh dia bagi idea, dia lagi suka. Maksudnya dia sukakan kerja yang bebas dia bergerak. Macam tu, betul ke tak? Yang ke-7, anak nombor 2 ni mudah bergaul. Dia sesuai untuk dijadikan contohnya guru, ahli politik, pelakon dan sebagainya, kerana sikap mudah mesra dengan orang di sekelilingnya yang menyebabkan orang lain pun suka dengan punya sifat. Maksudnya dia ni kata mudah lah menghiburkan dan mudah untuk adapt dengan situasi. Contoh dia pergi tempat kerja baru, so orang senang dengan dia untuk bersembang walaupun first day, tetapi orang first day tu pun dah suka akan wataknya disebabkan dorang ni kata mudahlah bergaul. Yang ke-6, anak nombor 2 ni lebih memahami disebabkan waktu kecil lagi ibu bapa dorang ni selalunya suruh anak nombor 2 ni lebih berdikari lah daripada atau buat semua sendiri daripada anak nombor 1 dan nombor-nombor yang lain. So mereka ni lebih memahami bila dorang ni dah meningkat dewasa, dorang ni akan bila dorang ni dalam sesebuah hubungan kan dengan pasangan mereka ni lebih memahami kalau ada bergaduh dan apa dan sebagainya, dorang akan cepat faham apa yang berlaku. Dorang takkan cepat judge kan, sebab dorang daripada kecil lagi dah adapt dengan situasi tentang perasaan ni. So bila dah meningkat dewasa, dorang ni lebih cenderung untuk memahami seseorang itu. Yang ke-5, open minded dan suka try benda yang baru. Maksudnya dorang ni kalau kita cakap ke, dorang ni tak ada nak berfikiran sempit lah. Maksudnya dorang ada je idea nak bagi, dan dorang ni suka try benda-benda yang baru lah. Maksudnya dorang tak pernah try dalam hidup kan. Benda tu jarang orang buat kan. Tapi dia anak nombor 2 ni dia suka buat benda tu. Sebab dia kata daripada kecil lagi dia memang kata susah lah kan nak survive dengan adik-adik lain, terpaksa mengalah dan sebagainya. So bila dah meningkat dewasa, mereka ni nak cuba benda-benda yang baru. Betul ke tak? Yang ke-4, anak nombor 2 ni suka bersaing disebabkan waktu kecil lagi dia terpaksa bersaing dengan abang dan kakaknya ataupun adiknya, dan bila meningkat dewasa dan masuk alam pekerjaan, dia suka bersaing dengan kawan-kawannya supaya mendapat result yang bagus lah dari segi pekerjaan, dari segi peperiksaan. So jika tidak dikawal dengan baik, mungkin dia cenderung untuk bersaing dengan benda-benda yang tak elok. Tetapi kebanyakannya dia orang ni akan bersaing yang bagus lah. Contohnya markah peperiksaan, lepas tu prestasi kerja. Betul ke tak? Yang ketiga, anak nombor 2 ni memiliki kemahiran sosial yang baik. Maksudnya dari segi percakapannya, dari segi kelakuannya memang sangat disenangilah oleh orang di sekelilingnya. Maksudnya kalau dia pergi mana-mana pun orang tetap akan suka dengan apa yang dia bawa lah. Dia cakap dengan orang tu lemah lembut, lepas tu dia tak pernah kasar-kasar dengan orang. So memang orang sukalah dengan kepribadian anak nombor 2. Yang kedua,
anak nombor 2 ni selalunya menjadi sahabat yang sangat baik lah kepada kita, disebabkan mereka ni dah adapt dengan perangai macam-macam perangai adik-beradik dorang. So dorang ni mudah lah untuk dengar apa kita punya masalah, cuba bagi pendapat dekat kita. So selalunya anak nombor 2 ni memang bagus lah kalau ada antara kalangan sahabat korang nombor 2. Memang dia sangat bagus sebab dia selalu bagi nasihat dan mendengar masalah korang. Betul ke tak? Yang pertama, anak nombor 2 ni tidak 100% bergantung kepada ibu bapa. Ada kajian yang dilakukan pada tahun 1998 kepada 400 pelajar yang diorang kata anak nombor 2, yang dikatakan mereka ditanya jika ada masalah sesiapa yang mahu dia minta tolong. So diorang ni cakap kawan. Maksudnya diorang tak akan menyusahkan ibu bapa diorang dan diorang akan cari alternatif lain, iaitu kawan. Diorang ni jenis mungkin kata ada macam tak berapa okey lah dengan ibu bapa kan. Mungkin terasa hati dari segi ialah mak bapak gaduh anak pertama atau anak ketiga kan. So diorang ni selalu menjadi kata mangsa keadaan. So diorang ni lebih suka minta pertolongan orang lain, iaitu kawan diorang. So betul tak antara 10-10 sifat ni, kalau korang anak kedua, betul tak 10-10 sifat ni? Korang boleh bagi tahu dekat ruangan komen betul ataupun tidak. Kalau korang ada fakta atau benda-benda yang menarik nak saya kongsikan untuk video-video akan datang, korang boleh bagi tahu dekat ruangan komen. Saya Nasiruddin Nur Zaini. Kita jumpa di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.